Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada kumpulan 5 akan membincangkan tentang ideologi Hinduisme. Berikut adalah ahli kumpulan kami. Definisi Hinduisme. Hinduisme merupakan pegangan atau pandangan yang memaksimumkan keseronokan dan kepuasan hidup. Ia berasal daripada perkataan Greek yang bermaksud menjadikan kesenangan dunia untuk mendapatkan ketenangan rohani. Ideologi ini mengutamakan hiburan dan pergaulan bebas semata-mata. Ideologi ini juga boleh menghakis amalan tradisi dalam sesuatu budaya. Antara tokoh hedonisme ialah Jeremy Bentham 1748 hingga 1832 berpandangan bahawa prinsip hedonisme mempunyai hubungan dengan fitrah yang menghubung-kaitkan manusia dengan faktor kesakitan dan kegembiraan. Tokoh kedua ialah James Stuart Mill 1806 hingga 1873 beranggapan bahawa keseronokan merupakan kebaikan dan kesakitan adalah kejahatan. Dan tokoh yang terakhir ialah Socrates 470 hingga 399 selepas Masihi. Dalam penulisannya, tujuan kehidupan manusia ialah mencari kebahagiaan. Matlamat utama dalam kehidupan manusia adalah mencapai kebahagiaan jiwa. Ciri-ciri hedonisme ialah: yang pertama, lalai daripada tanggungjawab dan kewajipan. Kedua, cenderung untuk hidup dalam kemewahan dan keseronokan. Yang ketiga, tiada tujuan hidup. Keempat, tidak berpegang kepada hukum agama. Kelima, terlibat dalam pergaulan bebas. Dan akhir sekali ialah sikap mementingkan diri sendiri. Pengaruh institusi. Kumpulan kami telah memilih kelab muzik Voice of Harmony yang dikira boleh menjadi sebagai alat ukur sejauh manakah kebenaran ideologi ini. Pelajar Universiti Malaysia Terengganu merupakan kumpulan sasaran yang dipengaruhi oleh kelab tersebut. Untuk pro-institusi, kelab muzik memaksa para pelajar membeli tiket konsert walaupun pelajar tidak mahu membeli. Selain itu, pelajar tetap mahu menyertai konsert walaupun konsert diadakan pada waktu beribadah. Selain itu, pelajar sangat suka menghabiskan duit untuk membeli tiket konsert yang diadakan oleh kelab muzik. Bagi kontra pula, institusi tersebut memberikan ruang kepada para pelajar untuk menunaikan ibadah bagi peserta Muslim. Selain itu, institusi menggalakkan peserta memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Berikut merupakan masalah yang dihadapi oleh Universiti Malaysia Terengganu akibat daripada amalan yang dibawa oleh kelab muzik tersebut. Yang pertama ialah mencemarkan imej Universiti Malaysia Terengganu di mata masyarakat apabila melihat para pelajar mengamalkan hiburan secara melampau. Yang kedua, pengaruh kelab muzik yang besar menyebabkan majlis ilmu kurang mendapat sambutan universiti. Muzik K-pop mendapat tempat di hati pelajar merupakan isu semasa ideologi hedonisme. Antara isu K-pop yang berlaku pada 18 Ogos 2017 iaitu berkaitan dengan kematian seorang ahli kumpulan Shine, mendiang Jong Hyun. Kematian tersebut berlaku kerana Jong Hyun telah membunuh diri akibat mengalami tekanan hidup. Peminat beliau yang beragama Islam telah mengadakan upacara perkabungan dengan berhimpun secara beramai-ramai. Perbuatan yang dilakukan ini sangat memalukan serta mencetus satu fenomena yang besar sehingga mampu menjatuhkan maruah semua umat Islam di dunia. Selain itu, pengaruh kumpulan muzik K-pop mempengaruhi remaja sehingga menimbulkan isu Tuhan BTS terhadap remaja yang terlalu taksub terhadap sesuatu kumpulan tersebut. Remaja juga sanggup menghabiskan duit semata-mata untuk membeli tiket konsert yang diadakan. Seterusnya, masalah isu. Yang pertama ialah lirik lagu K-pop yang berunsur lucah dan keagamaan yang boleh memesongkan akhlak para pelajar Muslim. Yang kedua ialah remaja sanggup menghabiskan wang mereka untuk mengikuti konsert yang dijalankan oleh kumpulan K-pop seperti konsert Blackpink yang diadakan di Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Dan yang ketiga, penurunan fokus dalam melakukan aktiviti harian akibat terlalu taksub dengan kumpulan K-pop. Menurut pandangan pengkaji, ideologi hedonisme ini tidak patut diamalkan secara berlebihan kerana Malaysia mempunyai adat dan budaya yang perlu diamalkan kerana ia adalah identiti masyarakat, melalaikan masyarakat dan melemahkan pembentukan model insan. Hiburan secara berlebihan mampu mendorong remaja
melakukan kegiatan jenayah untuk memenuhi kepuasan diri semata-mata. Baiklah, sekarang kita akan membincangkan cadangan penyelesaian isu melalui konsep falsafah pendidikan kebangsaan. Menurut falsafah pendidikan kebangsaan, mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Keseimbangan yang wujud dapat membangun kesedaran moral individu terhadap kesan yang berlaku akibat pengamalan hedonisme secara berlebihan. Seterusnya, melahirkan warga negara yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Melalui konsep ini dapat membentuk kepribadian yang unggul individu dalam menangani pengaruh hedonisme. Dan yang ketiga, memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Dari konsep ini, individu yang terdidik dapat memberi manfaat yang baik kepada masyarakat dan membantu dalam pembangunan negara. Seterusnya adalah falsafah yang berkaitan dengan rukun negara. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan akan mempertahankan keyakinan spiritual dan moral yang kuat kerana ianya dapat membantu mengatasi sikap hedonisme yang berlebihan. Menghargai nilai-nilai keagamaan dan mengembangkan hubungan yang baik dengan Tuhan dapat membantu menjaga keseimbangan antara kepuasan peribadi dan tanggungjawab moral kepada masyarakat. Yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara ialah memiliki rasa tanggungjawab dan kesetiaan terhadap negara serta institusi-institusi yang mengatur masyarakat adalah langkah penting untuk mengatasi sikap hedonisme yang egois. Ianya adalah dengan mengembangkan rasa nasionalisme yang sihat dan berprestasi dalam menggiatkan kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang dapat membantu mengalihkan fokus dari kepentingan diri sendiri kepada kepentingan yang lebih luas. Yang ketiga pula ialah keluhuran perlembagaan. Ianya adalah dengan memahami dan menghormati hukum dan peraturan yang terkandung dalam perlembagaan negara adalah langkah penting untuk mengatasi sikap hedonisme yang melanggar norma-norma sosial. Ianya adalah untuk menghargai prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan hak asasi manusia dalam perlembagaan, kerana ianya dapat membantu untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan yang bersama. Keempat adalah kedaulatan undang-undang. Ianya adalah untuk menghormati sistem hukum dan menerapkan prinsip kedaulatan undang-undang yang dapat membantu mengatasi perilaku hedonisme yang melanggar norma-norma sosial. Ianya adalah dengan menerima konsekuensi dari tindakan yang dilakukan dan menghormati keputusan pengadilan adalah langkah penting untuk menjaga keadilan dan ketertibaan sosial. Yang terakhir adalah kesopanan dan kesusilaan. Ianya dengan mengembangkan sikap sopan dan santun dalam interaksi sosial yang dapat membantu mengurangkan sikap hedonisme yang tidak menghormati nilai-nilai etika dan moral, seperti memiliki kesedaran terhadap dan kepentingan orang lain serta berperilaku dengan baik yang dapat memperkuatkan hubungan sosial yang sihat. Baiklah, cadangan yang terakhir melalui konsep falsafah sejahtera. Yang pertama, melahirkan individu yang seimbang. Dengan membentuk keseimbangan dalam kehidupan individu, termasuk keseimbangan antara kesenangan dan tanggungjawab, kepuasan peribadi dan kepentingan sosial. Yang kedua, pengelolaan emosi. Mewujudkan individu yang mampu untuk menghadapi kesulitan, mengelola stres dan mengatur diri dalam situasi yang mendatang, dapat membantu diri menghindari keputusan impulsif yang hanya disasarkan pada kepuasan sesaat. Sekiranya individu mengamalkan falsafah sejahtera, falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah rukun negara, ia dapat membantu pembangunan modal insan dan mengurangkan masalah yang dihadapi daripada ideologi hedonisme ini. Kesimpulannya, keseronokan sebagai asas utama kehidupan. Konsep kebaikan dan kebahagiaan yang dibawa oleh hedonisme adalah berasaskan kepada keseronokan duniawi serta penumpangnya kepada kebendaan semata-mata. Namun begitu, ideologi ini tidak sesuai diguna pakai di dalam budaya masyarakat. Konsep keseronokan ini mestilah berteraskan keseimbangan individu secara holistik. Hal ini kerana falsafah pendidikan negara menekankan pentingnya pembentukan individu yang seimbang secara holistik.